cara bacaan bagi ayat pertama dan ayat kedua. Bagi anda yang belum pernah mendapat pencerahan ini, saya sangat mengharapkan anda boleh stay dulu dan dengar apa yang saya nak kongsikan kepada anda tentang perbincangan ini. Baik, jadi saya yakin anda semua sudah bersedia untuk orang kata apa, mengambil sesuatu pagi ini. Jadi jom, tanpa buang masa kita mulakan dan saya nak ambil dulu potongan ini sebentar. Baiklah, ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua bagi surah Asy-Syura yang kita baca sebentar tadi. Jadi apa yang kita nak bincangkan ini adalah berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan huruf muqatta'ah ni? Huruf maksudnya huruf lah. Muqatta'ah ni maksudnya potongan. Potongan huruf. Jadi apa yang nak dimaksudkan dengan huruf muqatta'ah ini adalah semua yang terlibat dalam perbincangan ini perlu dibaca dengan hurufnya yang asli ataupun hurufnya yang asal. Huruf original dia. Contoh macam kita baca di awal tadi kan, kita baca dengan bunyi ha, mim kan. Kita baca dengan bunyi ha, bunyi asal bagi huruf itu. Dan begitu juga pada mim, kita sebut dengan mim. Kita tak baca dengan baris atas. Contoh macam hama, huma, humu, himi. Tidak. Kita baca tanpa baris. Bunyinya ha, mim. Kemudian ain, sin, qaf. Nampak tak? Kita sebut dengan bunyi ain. Kita sebut dengan sin, kita sebut dengan qaf. Itulah secara ringkas apa yang kita boleh fahami dengan nama tajuk ini, iaitu huruf muqatta'ah. Huruf-huruf potongan. Kita kena potong. Potong tu sebenarnya nak memaksudkan tentang potongan huruf tu perlu dibaca dengan bunyi yang asal lah. Dia macam-macam lah kita boleh fahamkan dengan maksud muqatta'ah tu sendiri. Dan saya harap anda jelas. Kemudian untuk huruf muqatta'ah ni tuan-puan, dia ada beberapa hukum. Dia ada beberapa hukum lah. Dan ini yang kita nak bincangkan insya-Allah. Jadi kita teruskan sahaja. Kita lihat pada ayat pertama. Hamim. Baik. Tadi saya ada sebut pada tuan-puan, untuk ha ni kita baca dengan kadar 2 harakat. 2 H ni maksudnya 2 harakat. Kemudian untuk mim, kita perlu baca dengan 6 harakat. Jadi sekarang ini, macam mana hukum ini boleh jadi ada yang 2 harakat, ada yang 6 harakat. Kalau melihat dari sudut simbol, kita akan jawab beginilah. Misalnya, contoh saya tanya tuan-puan, kenapa ha 2 harakat? Tuan-puan akan jawab, kerana ha ni tak ada simbol misai, tak ada simbol mat, seperti mim ni. Betul tak? Kita akan jawab begitu. Begitu juga pada huruf mim. Mungkin kalau saya tanya anda kenapa mim ini dibaca 6 harakat, kita akan jawab kerana adanya simbol mat itu. Betul tak? Itu basic lah, bukanlah salah. Tapi memang itulah keadaan yang paling umum, paling senang untuk dilihat, untuk difahami. Tetapi kita perlu tahu jugalah kan. Kita perlu tahu, tambah pula kalau kita ni memang sangat-sangat mencintakan ilmu yang berkaitan dengan Quran ni, jadi tak salah lah untuk kita tahu lebih lanjut lagi. Jadi kenapa ha ni, kita sambung kenapa ha ni dibaca 2 harakat? Jadi kaedah ni tuan-puan, kita kena pecahkan dulu huruf-huruf ini. Pecah ni maksudnya kita kena eja dulu setiap huruf ini. Memang begitu kaedahnya tuan-puan. Jangan rasa terkejut bagi mereka yang mungkin baru pertama kali dengar perbincangan ini. Jangan terkejut. Memang itu kaedah dia. Ha ini kita kena pecahkan dia tuan-puan. Pecah macam mana? Kena eja dia. Macam mana kita sebut bunyi ha tu, begitulah kita eja. Ha dan alif. Ha. Ha. Inilah bunyi dia. Ha. Okey, kemudian untuk mim. Macam mana kita nak eja mim? Kita akan eja mim, ya, mim. Mim, ya, mim. Kalau kita sebut mim, 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 itu basic dia lah. Tapi ejaan dia memang mim, ya, mim, ya, mim. Mim,
mim. Kalau kita sebut tunggal tu kadang-kadang orang sebut kontot je, pendek je, mim, huruf mim. Tapi dia sudut ejaan, ia perlu dieja dengan mim ya mim. Okey. Kemudian huruf ain pun kita terus ejakan semua. Ain ya nun. Ain ya nun. Kemudian kita eja pula untuk huruf sin. Sin ya nun. Sin ya nun. Untuk qaf, qaf, alif dan fa. Inilah keadaan dia tuan-puan. Setelah kita pecahkan dia. Dan tuan-puan mungkin tertanya-tanya kan, terfikir. Ustaz, macam mana kalau kita tak tahu eja? Maksudnya tuan-puan tak tahu pun nak eja kan, tak nampak gambaran dia macam mana nak eja huruf sin tu. Mungkin yalah sebab benda jarang buat kan. Saya faham tu. Jadi memang tak dinafikan kalau kita tak tahu eja, memang dia akan kita punya proses untuk fahami jalan cerita pada hukum ni dia akan terbantut sikit. Sebab benda ni adalah benda yang paling asas sekali, paling awal sekali. Dia adalah ibu kepada perbincangan ni. Saya boleh kata begitulah. Dia ibu kepada perbincangan ni. Jadi misalnya kita tak tahu eja, kita tak boleh nak eja huruf-huruf ini. Itu yang saya kata tadi. Dia membuatkan proses cerita ini terbantut. Dah tak boleh pergi mana dah. Sebab proses awal kita dah miss, kita dah terlepas. Kita tak boleh nak buat. Jadi kesimpulan dia nak bagi tahu agak penting sebenarnya tuan-puan di sini untuk kita tahu cara eja dia. Dan ianya bukannya, kita pun tahu huruf muqatta'ah ni bukan berlaku pada surah Asy-Syura ni sahaja, bahkan berlaku pada banyak lagi surah lain, contohnya macam Al-Baqarah, Alif Lam Mim kan, kemudian Alif Lam Mim Ra, Yasin, Taha, banyak lagi. Kaf ha ya ain sad, ada 14 semuanya. Jadi semua tu memerlukan jalan kerja yang sama. Kena jelas ni. Terutamanya bagi guru-guru kan, siapa yang mengajar, memang nak tak nak kena kuasai lah betul-betul tentang cara kupasan ataupun cara untuk menerangkan tentang hukum ini. Okey, faham Step yang pertama ini dia. Kena ejakan dulu satu persatu. Baik, setelah kita eja, kita akan saya letak baris dulu kat sini. Qaf, lepas tu sin. Alright. Hujung ni semua huruf mati lah. Kan kita sebut ain, sin, qaf. Kita matikan setiap hujung tu. Baik, seterusnya. Apa nak buat? Sekarang ni baru boleh kita lihat kenapa ada yang dibaca dengan kenapa ada yang dibaca dengan 2 harakat seperti ha ni, dan kenapa ada yang baca dengan 6 harakat. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, ha ini dibaca 2 harakat kerana apa? Kerana melihat pada ejaannya sendiri, yang mana kita lihat ia terdiri daripada huruf ha dan alif sahaja. Seperti mana yang kita maklum, kalau gabungan 2 huruf ini adanya alif kan, kemudian sebelumnya baris atas, dia akan jadi mad asli lah. Mad asli. Jadi sebab itulah ha ini dibaca 2 harakat. Nama hukumnya mad asli, ataupun tuan-puan nak tambah sikit istilah kat belakang tu, boleh juga sebut mad asli harfi. Mad asli harfi. Kalau tak sebut harfi pun dia tak ada masalah tuan-puan Cuma harfi ni merujuk kepada perbincangan huruf muqatta'ah ini. Merujuk kepada perbincangan huruf muqatta'ah ini. Baik, seterusnya. Sebelum tu, faham untuk ha ni kita baca dengan 2 harakat. Nama hukum dia mad asli harfi. Baik, seterusnya, macam mana mim ini boleh dibaca 6 harakat pula? Kan? Kenapa dia tak sama macam ha tadi? 2 harakat sahaja. Baik, kerana di sini tuan-puan, adanya pertemuan huruf mad dengan sukun. Adanya pertemuan, saya ulang sekali lagi adanya pertemuan huruf mad dengan sukun. Huruf mad dengan sukun. Saya ulang sekali lagi. Adanya pertemuan huruf mad dengan sukun. Jadi, dalam kaedah tajwid ni tuan-puan, apabila huruf mad ni yang 3 tu lah, alif, waw, ya. Alif, waw, ya.
apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang mati dalam satu kalimah. Syarat dia. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan dengar baik-baik. Kalau boleh tulis di ruangan komen lagi cantik lah. Okay? Kalau tuan-puan boleh tulis di ruangan komen lagi cantik. Dan pada nota masing-masing pun pastikan tuan-puan tulis lah. Okay? Apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli, saya ulang sekali lagi. Relax-relax, santai-santai tuan-puan. Apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah. Apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah. Sukun asli ni maksudnya memang huruf yang memang mati, huruf yang memang sukun. Okay, sukun ni yang kita boleh faham, nama lain dia huruf mati lah. Dia memang bertemu dengan huruf yang mati, huruf mati. Maka akan berlaku, tadi saya ada sebut satu kalimah kan? Yes. Ianya mesti berlaku dalam satu kalimah. Seumpama yang kita lihat ini, mim, ini adalah binaan yang terdiri daripada satu kalimah, satu perkataan. Satu perkataan. Huruf ya ni adalah huruf mad, mim ini adalah huruf yang mati. Jadi disebabkan ada pertemuan ini, tuan-tuan dan puan, adanya pertemuan huruf ya dengan huruf mim, dan macam mana kita tahu ya ni adalah ya mad? Banyak lagi kan nak kena diperincikan, tapi saya yakin anda faham untuk ya mad ni kenapa digelar ya mad, sebab huruf ya yang sebelumnya berbaris bawah. Kat sini pun kena clear dululah. Kalau kita masih lagi kurang jelas dengan mad asli sendiri, maka kena selesaikan yang tu dulu. Kena bagi faham yang tu dulu betul-betul, barulah boleh pergi pada perbincangan yang berat seperti apa yang kita bincang sekarang lah. Okey, kita sambung. Ya mad bertemu dengan mim dalam satu kalimah. Jadi bila ada je pertemuan ni tuan-puan, akan wujudlah satu istilah ataupun satu hukum yang dinamakan mad lazim harfi. Mad, saya tukar warna hitam. Mad lazim harfi. Mad lazim ni, saya ringkaskan. Mad lazim ni kalau ikutkan perbincangan dia agak luas. Yang mana mad lazim ni terbahagi kepada mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Cuma yang sekarang ini kita fokus pada mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Harfi ni merujuk kepada huruf lah. Okay, merujuk kepada huruf muqatta'ah itu sendiri. Nama perbincangan kita kan, huruf muqatta'ah. Jadi mad lazim harfi merujuk kepada perbincangan huruf muqatta'ah. Dan ada satu lagi yang saya sebut tadi itu, mad lazim kalimi. Ia berlaku pada kalimah, dalam binaan kalimah. Maknanya selain daripada huruf muqatta'ah ni lah. Selain daripada huruf muqatta'ah ini. Baik, seterusnya, bila kita dah tahu huruf ya mad ataupun huruf mad yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah ni, dia akan menjadi hukum mad lazim harfi, maka ianya perlu dibaca dengan 6 harakat. Jadi dah nampak dah. Kenapa mim ni baca dengan 6 harakat? So jawapan dia, Okey. Saya ulang sekali lagi. Kenapa huruf mim ini dibaca 6 harakat? Tuan-puan nak kena jawab apa? Kita bukan jawab kerana ada simbol ni. Bukan. Okay, kita perlu jawab kerana adanya pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu kalimah. Iaitu pertemuan ya dengan huruf mim tu. Disebabkan ada pertemuan ini, maka para ulama datangkan isyarat ataupun simbol ini, simbol mad ni, yang kita panggil misai ni, apa kening semua tu nama-nama dia kan, tak kisahlah. Okay, tapi nama sebenar dia apa? Alamatum mad, tanda mad. Jadi para ulama datangkan simbol ini dengan tujuan untuk memberi isyarat kepada kita bahawa ianya perlu dibaca panjang, melebihi 2 harakat. Sebab tu kita boleh bezakan, ha ni baca 2 harakat, kemudian mim ni baca 6 harakat. Tidaklah menjadi kesalahan kalau kita kata, kenapa mim ni baca 6 harakat ya? Kita pun jawab, sebab ada ombak, sebab ada misai, sebab ada tanda mat. Dia tak menjadi kesalahan. Cuma
bagi menjawab kepada persoalan-persoalan yang timbul. Tapi kenapa? Tapi kenapa? Tapi kenapa? Kan? Jadi inilah huraian yang sepatutnya, kerana adanya pertemuan seperti yang dinyatakan tadi lah, huruf mad jumpa dengan huruf yang bertanda sukun dalam satu kalimah. Sukun asli dalam satu kalimah. Sampai sini tuan-puan, boleh faham ke? Tajuk ni memang berat sikit, tapi tak apalah. Kan? Siapa yang pernah belajar, Alhamdulillah, agak beruntung lah sebab kita ni berada dalam fasa ulang kaji. Tapi bagi mereka yang pertama kali mungkin struggle sikit lah. Kan? Nak kena fokus betul-betul, dengar baik-baik. Untuk bab ni memang tak boleh miss, tak boleh terlepas point tuan-puan. Kena fokus ni, kena fokus betul-betul. Baik, jadi kita dah dapat dah. Hamim. Hamim. Kenapa mim tu panjang? Sebab adanya pertemuan huruf mad dengan sukun dalam satu kalimah. Itu huraian dia. Itu huraian dia. Baik, kemudian mad lazim harfi ni tuan-puan, sebenarnya namanya bukannya hanya setakat ini, dia sebenarnya ada sambungan lagi. Mad lazim harfi dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. MU. Dan mad lazim harfi mukhaffaf. Tajuk ni agak berat lah. Agak berat tapi insyaAllah cuba pelan-pelan. Mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Kat sinilah selalu orang terkeliru. Orang confuse. Macam mana nak tentukan musaqqal dan mukhaffaf ini. Sebelum itu, apa yang kita kena faham? Apa maksud musaqqal ni? Apa maksud mukhaffaf? Okey. Musaqqal ni maksudnya berat tuan-puan. Musaqqal ni maksudnya berat. Jadi berat lawannya apa? Ringan, khafif. Mukhaffaf, berat lawannya ringan. So, musaqqal ni berat dan mukhaffaf ini maksudnya ringan. Apa yang nak disampaikan kat sini, kita kena tahu bahawa mad lazim harfi ni tadi, yang 6 harakat ni tadi, dia ada keadaan yang dibaca dengan 6 harakat serta ada unsur berat, musaqqal ni, dan ada juga bacaan mad lazim harfi 6 harakat ini, yang mana kadar 6 harakat itu, okey, disertai dengan unsur yang ringan. So, kita kena nilai lah sama ada bacaan itu ada unsur berat ataupun ringan. Nampak tak? Kat situ dia punya cabaran-cabaran dia lah. Sebab banyak dia punya jalan cerita dia, jalan kerja dia tu. Hamim. Jadi kat sini tuan-puan, ada cara paling mudah sekali untuk kita nak menilai sama ada bacaan itu terdapat unsur musaqqal ataupun mukhaffaf. Macam mana? Tuan-puan ingat ni. Sampai bila-bila. Musaqqal ni dia akan berlaku sekiranya ada unsur idgham. Ada unsur idgham. Ada unsur idgham. Untuk mukhaffaf, saya akan hurai lebih lanjut macam mana yang katakan ada unsur idgham kan. Kemudian yang mukhaffaf ni, dia adalah sebaliknya. Iaitu, tiada unsur idgham. Tiada unsur idgham. Baik tuan-puan. Bila sebut tentang idgham, kat sini pun dia membawa kepada satu benda yang boleh diasingkan. Idgham ni adalah satu perbincangan yang perlu diketahui juga. Sebab idgham ni, tuan-puan biasa kan dengar hukum idgham. Jadi bayangkanlah, kalau perbincangan idgham ni kita tak pernah tahu langsung apa yang dimaksudkan dengan idgham, apa je hukum-hukum yang melibatkan idgham. Jadi memang ini menjadi poin yang kedua. Okay, tadi saya kata kalau kita tak tahu eja kan, tak tahu eja boleh menyebabkan
kita punya pemahaman ni akan terbatas lah. Maknanya terbantut proses untuk kita memahami perbincangan ni. Begitu juga dengan idgham ni. Kalau kita tak jelas dengan perbincangan idgham, maka kena selesaikan yang ini dulu. Kena selesaikan. Saya bukan nak takutkan tuan-puan tapi memang itu hakikat dia. Tuan-puan setuju ataupun tidak, saya kurang pasti. Saya tak pastilah. Tapi memang itu dia. Kena selesaikan dulu pemahaman terhadap perbincangan idgham tu dulu. Kalau belum selesai lagi, percayalah, anda sendiri akan pening pada perbincangan yang menyeluruh untuk huruf muqatta'ah ini. Boleh saya minta maaf kalau ada yang kurang setuju dengan kenyataan saya. Tapi saya rasa sepanjang pengalaman saya mengajar ni, itulah dia. Orang jadi stuck, orang sangkut sebab tak faham apa itu idgham. Orang tak faham tentang macam mana mat boleh berlaku. Orang tak faham macam mana cara nak mengeja huruf-huruf ini. Ini semua perkara-perkara asas yang perlu dikuasai terlebih dahulu. Masuk perbincangan ni, insyaAllah kita boleh tamam. Kita boleh sempurna pemahaman kita. Boleh? Sekali lagi minta maaf. Saya bukan nak menakutkan tuan-puan. Tapi itulah hakikat dia. Alright. Kita sambung. Kita sambung lagi. Jadi saya dah bagi dah cara mudah tuan-puan. Untuk tuan-puan tahu. Musaqqal dia akan berlaku jika ada unsur idgham. Nanti saya akan demokan. Macam mana yang ada unsur idgham, macam mana yang tak ada. Tiada unsur idgham bagi mukhaffaf. Okey. Mukhaffaf. Mukhaffaf tiada idgham. Musaqqal ada idgham. Itu sahaja. Okey. Tuan-puan dengar baik-baik pelan-pelan insya-Allah. Okey, kita kembali semula. Hamim. Okey, sekarang ni kita dah tahu, kita refresh balik Ha ni kita dah tahu dia mad asli 2 harakat. Okey, selesai dah. Mim pula kita dah tahu dia mad lazim harfi, betul? Cuma sekarang ni kita punya misi matlamat kita sekarang ni nak tentukan dia mad lazim musaqqal ke mad lazim mukhaffaf. Ini yang kita nak buat sekarang. Boleh? Ini yang kita nak buat sekarang. Mad lazim harfi musaqqal ke mukhaffaf. Alright. Jadi cara nak tentukan ada idgham ataupun tiada idgham ni adalah dengan kita melihat huruf yang terakhir tu. Okey, contoh mim ni Mim. Okey. Mim ni bila kita lihat hujungnya dieja dengan huruf mim kan? Huruf mim. Mim mati jumpa dengan ain tuan-puan. Waktu ni lah. Inilah cara untuk kita tentukan sama ada dia musaqqal atau mukhaffaf. Ini step dia. Kena temukan huruf terakhir tu. Contoh mim mad lazim ni, huruf mim ni adalah mad lazim. Jadi pada huruf yang ada mad lazim sahaja kita akan tengok huruf terakhir dia. Saya ulang sekali lagi. Pada huruf yang mempunyai hukum mad lazim sahaja yang kita akan tengok dia punya huruf terakhir. Untuk apa? Untuk tentukan musaqqal ataupun mukhaffaf ini. Dapat? Okey, macam ha ni. Kenapa ha ni kita tak perlu tengok dia punya hujung ni? Kenapa kita tak perlu nak tengok apa status dia apa semua? Kerana ha ini sendiri adalah mad asli. Kerana ha ini adalah mad asli. Jadi tak perlu untuk kita nilai dah. Tak perlu untuk kita tengok. Biarkan dia. Dia mad asli, biarkan. Sekarang ni kita kena buat step ini sebab apa? Sebab nak dapatkan status musaqqal atau mukhaffaf. Itu tujuan dia. Boleh faham Boleh follow ke tuan-tuan perempuan? Baik, kita sambung lagi. Mim mati jumpa dengan ain. Mim mati jumpa dengan ain. Memang kena temukan dengan ain ke? Jawapannya ya. Sebab huruf ain tu ada sebelah dia. Kan? Tengoklah dia jumpa siapa. Kalau sin, sin. Kalau qaf, qaf. Tapi sekarang ni mim mati jumpa dengan ain. Okey. Ini penting. Ini penting.
Mim mati tuan-puan, apabila bertemu dengan ain akan wujud satu hukum yang dinamakan izhar syafawi. Izhar syafawi. Macam mana boleh jadi izhar syafawi? Itulah hukum dia jika mim mati bertemu dengan ain. Nampak tak? Kalau kita izhar syafawi ni pun kita tak kenal macam mana dia berlaku. Itulah yang saya maksudkan tadi tuan-puan. Memang dia membuatkan perjalanan ataupun perbincangan ini akan terbantut. Tapi kalau tuan-puan faham, alhamdulillah, itu yang paling terbaik lah. Mim mati jumpa ain, izhar syafawi. Apa yang kita kena buat? Izhar maksudnya jelas. Izhar maksudnya apa? Jelas. Jelaskan sebutan ataupun makhraj dan sifat mim tu. Jelas ataupun kita kata sempurnakan zat huruf bagi mim tu. Jelas makhraj dan sifatnya. Dapat tak? Okey, dapat Baik. Jadi di sini bila kita lihat adanya unsur izhar, dan kalau kita tengok balik pada dua bahagian ni, dia duduk kat mana tuan-puan agak-agak? Dia duduk kat musaqqal ke dia duduk kat mukhaffaf? Duduk kat musaqqal ke duduk kat mukhaffaf? Selepas kita tengok pada pertemuan ni kan, mim mati dengan ain, cuba tuan-puan jawab, boleh tak? Agaknya lepas kita keluarkan hukum ni, dia ada tak terkait dengan ni? Idgham dengan tiada unsur idgham. Dia yang mana ni? Mukhaffaf ke yang musaqqal? Musaqqal ke mukhaffaf? Boleh tak tolong jawab? Kita bagi orang tu meriah sikit lah. Okay. Di ruangan komen ni. Okay. Kita punya viewer ni pelan-pelan menurun kan. Saya minta maaf lah. Mungkin ada yang terkesan dengan kata-kata saya tadi kan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Setakat ni jawapan yang dilihat semuanya betul lah. Jadi jawapannya adalah mukhaffaf. Ringan. Ni dia. Kenapa mukhaffaf? Okey, tuan-puan berbalik kepada ni. Dalam hukum tajwid ni kita tahu ada hukum yang memang dinamakan dengan idgham kan. Idgham sekian-sekian, idgham itulah, idgham inilah. Jadi pada pertemuan mim dengan ain ini, bila kita temukan dia dinamakan dengan izhar. Jadi bila dah namanya izhar, sepastinya dia bukan idgham. Itu je lah. Bila nama hukum tu sendiri izhar dan bukan idgham, maka automatik dia akan duduk pada bahagian tiada unsur idgham. Jadi sebab itulah, tuan-puan pun sendiri faham kan kenapa tuan-puan jawab mukhaffaf. Kenapa tuan-puan jawab mukhaffaf? Puan Robiah, maaf. Maaf apa tu? Maaf ke mukhaffaf? Takut typo kan, nak tulis mukhaffaf tapi tertulis maaf. Maaf apa tu? Oh, musaqqal. Oh, okey, faham dah. Rupanya sebab dia jawab musaqqal tadi. Lepas tu tulis maaf. Alright. Tak apa, pelan-pelan. Jadi, kat sini jawapan dia mukhaffaf. Mukhaffaf. Sebab apa? Sebab mim mati jumpa dengan ain, memang ia tiada unsur idgham lah sepastinya. Alright, jadi kita akan namakan mim ini, okay, nama penuh dia apa? Nama hukum penuh dia mad lazim harfi apa dia? Mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Itu sahaja. Dan di sini tuan-tuan dan puan, kita tengok hamim ni ia merupakan ayat yang pertama. Okay, so dia tak ada isu sangat pun. Sebab pada mim tu memang kita biasanya akan berhenti pada dia lah. Hamim. Selesai. Habis ayat 1. Kita pergi pula ayat yang kedua. Boleh? Ain sin qaf. Tuan-puan saya harap dapat bersabar
dan orang kata apa, dalam keadaan yang tenang lah, follow penerangan saya ni insyaAllah. Saya bukan tak nak terang laju-laju, boleh je sebenarnya. Tapi saya nak santaikan perkongsian ni supaya saya nak semua dapat. Itu tujuan saya. So kepada mereka yang otak-otak yang mahir, janganlah rasa bosannya, lambatnya ustaz cerita. Kenapa slow sangat? Saya minta maaf. Sebab memang tujuan saya adalah untuk memberi orang kata apa, pencerahan ni kepada semua yang ada ni. Tak kisahlah level macam mana pun. Dapat tak dapat itu urusan kedua lah. Okey. Tapi di sudut saya ni saya nak cuba bagi yang orang kata apa, yang cuba yang terbaik lah. Okey. Kita sambung ayat yang kedua. InsyaAllah sikit lagi. Tak banyak dah. Ain sin qaf. Tadi saya dah maklum pada tuan-puan. Untuk kita tahu apa hukum yang ada di sini, kita kena eja dia dulu. So step yang pertama kita dah eja dia dah. Huruf Ain kita eja, Sin kita dah eja, Qaf kita dah eja. Alright. Dan apabila dilihat pada Ain, Sin dan Qaf ni, kita maklum juga bahawa ianya dibaca 6 harakat. Semua ni dibaca dengan 6 harakat. Betul tak? Semuanya dibaca dengan 6 harakat. Baik. Apa yang kita boleh kita apa orang panggil kita ambil jalan pintas. Tak adalah jalan pintas pun sebenarnya. Sebabkan kita dah nampak kan pada Ain Sin Qaf ni dia dah memang ada simbol mat ni. Jadi kita tahu bahawa Ain ini mat lazim harfi. Saya letak MLH boleh tuan-puan? MLH. MLH, mat lazim harfi. Sin pun sama, mat lazim harfi. MLH. Qaf pun sama, MLH. Jadi, tiga-tiga ni adalah mat lazim harfi. Bila ditanya, sebab apa? Okey, kita tengok pada Qaf. Tadi kita dah eja Qaf kan? Qaf, Alif, Fa. Kenapa berlakunya hukum mat lazim harfi? Apa jawapan kita, tuan-puan? Apa jawapan kita? Kita akan jawab, kerana ada pertemuan huruf mad dengan sukun asli dalam satu kalimah. Huruf mad iaitu pada alif, dia bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimah iaitu pada fa tu. Ada pertemuan itu, jadilah mad lazim harfi, MLH tu. Okey. Sin pula. Macam mana sin ini boleh berada dalam kategori MLH, mad lazim harfi? Huraian yang sama, kerana ada pertemuan huruf ya mad dengan huruf nun. Nampak? Ada tak? Okey. Untuk Ain pula. Kat sini tuan-puan kena dengar baik-baik. Kat sini dia special case. Kat sini special case. Dengar baik-baik. Untuk Ain ini, apa yang kita lihat adalah pertemuan huruf ya lin dengan huruf huruf nun yang mati tu. Huruf lin. Kat sini pun jam juga kan. Kalau tak kenal lin macam mana. Lin ni cara mudah dia adalah huruf ya yang berbaris huruf ya yang mati. Ya yang mati sebelumnya baris atas. Konsep dia macam kita baca mat lin lah tuan-puan kan. Siapa yang faham mat lin kan kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 kan. Jadi konsep dia macam tu. Baik. Jadi ya lin, ya yang bersifat lin bertemu dengan huruf yang mati iaitu pada nun ni. Jadi disebabkan ada pertemuan ini, maka huruf Ain ini dalam kategori mat lazim harfi. Mat lazim harfi. Mat lazim harfi. So dapat tak? Tiga-tiga ni adalah mat lazim harfi. Saya ulang sekali lagi, mat lazim harfi. Dan tadi saya ada sebut pada tuan-puan, huruf Ain ni dia special, betul tak? Dia special. Sebab dia punya keadaan tu ada sedikit kelainan daripada yang kebiasaan kita lihat lah. Kat sini huruf mat jumpa sukun. Kat sini huruf alif mat jumpa sukun. Yang kat sini huruf ya mat jumpa sukun. Kat sini je dia ya lin kan. Dia status dia agak berlainan sikit. Namun tak ada apa yang perlu dibimbangkan sebab itu memang keadaan dia. Jadi bila namanya special pada Ain ini, so ada juga yang kita kata perbezaan dari sudut harakatnya tu.
Kalau kita faham tadi, semua ini dibaca dengan 6 harakat, tetapi tidak pada ain. Untuk ain ini tuan-puan, kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan sama ada nak baca 6 harakat ataupun 4 harakat. Ain ini boleh dibaca 6 harakat ataupun 4 harakat. Itu specialnya ain ni. Itu specialnya ain pada huruf muqata'ah. Ya, dia boleh dibaca dengan 6 ataupun 4 harakat. Untuk yang selain ain, kita hanya baca dengan 6 harakat lah secara mutlak. Okey. 6 harakat selain daripada ain. Okey. Boleh faham kat situ? Baiklah, sekarang ni kita dah tahu semua ini adalah mad lazim harfi dan sekarang ni kita ada tugasan yang mana kita nak kena tentukan sama ada musaqqal ataupun mukhaffaf bagi ketiga-tiga huruf ini. Kan tadi saya kata dia bukannya nama mad lazim harfi sahaja. Kena tengok sama ada dia musaqqal ataupun mukhaffaf. Panduan dia tuan-puan boleh tengok kat sini lah. Masih ingat lagi? Musaqqal ada unsur idgham, mukhaffaf tiada unsur idgham. Okey, selesai kat situ. Okay, sekarang kita tengok pada ain. Nak tahu ain ni musaqqal ataupun mukhaffaf. Okey. Kaedah dia macam mana? Kita tengok ejaan ain ni, kita ambil huruf taakhir dia. Huruf taakhir dia apa? Huruf taakhir dia adalah huruf nun. Huruf nun. Jadi nun mati bertemu dengan sin, tuan-puan. Nun mati bertemu dengan sin. Ada tak hukum nun mati bertemu dengan sin? Ada hukum. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Kat sini kena kenal lah. Dia nak tak nak ikhfa hakiki ni kena kenal dia berlaku macam mana. Kalau tuan-puan, kalaulah bayangkan cuba kalau saya sebut ikhfa hakiki ni, tuan-puan pun terfikir dalam hati tu, apa benda ikhfa hakiki ni? Maknanya tuan-puan kena ambil masa dulu untuk selesaikan dulu benda ni. Itu je step dia, itu je jalan dia. Alright. Nun mati jumpa sin, ikhfa hakiki. Apa yang kena buat? Kena sembunyikan nun di sisi huruf sin tu. Itu bacaan ikhfa. Okey, sebab ada hukum ikhfa kat situ. Ikhfa hakiki. Jadi, ikhfa ni dia punya karakter bacaan tu memang berlainan lah daripada yang asal. Kalau asal ain. Tu bunyi asal kan. Tapi disebabkan ada unsur ikhfa, ada hukum ikhfa, kita kena baca dengan ain. Kita tak boleh sebut nun ni tepat pada makhraj dia. Tak boleh. Sebab hukum ikhfa. Ain si. Nun mati jumpa sin. Dapat ke tuan-puan? Itu cara baca dia. Perlu baca dengan hukum ikhfa. Ain. Kenapa ada orang boleh terlepas pandang kat sini ataupun baca dengan bunyi ain sin? Sebab belum menerima kefahaman ataupun kupasan tentang ini. Sebab tak dapat pencerahan. Jadi tak tahulah. Kan? Bila tak dapat pencerahan, memang akan baca dengan bunyi yang logik pada fikiran kita. Baik. Jadi sekarang, nun mati jumpa sin, ikhfa hakiki. Nama dia ikhfa, tuan-puan. Nama dia ikhfa. Bukan idgham. Nama dia ikhfa kan? Jadi, bila namanya ikhfa, sudah pasti dia duduk dalam kategori mukhaffaf. Kerana tiada unsur idgham. Tiada unsur idgham. Melainkan kalau nun mati jumpa dengan ya misalnya. Kita tahu nama hukum dia idgham. So baru dia jadi musaqqal. Dia kaedah dia, kalau kita temukan huruf tu, kemudian wujud hukum idgham, barulah dia jadi musaqqal. Boleh faham tu? Jadi kat sini tuan-puan, kita wajib dengung dengan kadar 2 harakat. Kena dengung. Kena dengung 2 harakat. Dengung sebab apa? Sebab dengung ikhfa. Dengung ikhfa 2 harakat. Dengung ikhfa
2 harakat. Cuma nama hukum ain tu mad lazim harfi mukhaffaf. Antara kesilapan ataupun antara salah faham yang berlaku kat sini adalah ramai yang menganggap bahawa jika ada dengung itulah musaqqal. Betul tak tuan-puan? Siapa yang pernah ada kefahaman macam tu? Angkat tangan. Macam mana nak angkat tangan kan? Tak nampak. Tapi sebenarnya saya pun dulu macam tu kan. Saya pun dulu macam tu. Saya dulu menganggap bahawa sekira adanya dengung maka ianya musaqqal. Tapi sebenarnya tidak. Bukan. Dengung tu bukan penentu pada musaqqal ataupun mukhaffaf. Penentu musaqqal ataupun mukhaffaf ini adalah ada idgham atau tak ada idgham. Itu sahaja. Okey. Ain. Oh, kena dengung. Musaqqal lah tu. Tidak. Bukan. Saya ulang sekali lagi. Dengung ataupun tak dengung bukan penentu kepada musaqqal ataupun mukhaffaf. Dapat? Baik. Itu saja cara bacaan dia. Sin pula kita tengok sama-sama. Sin. Nun mati jumpa dengan qaf. Nun mati jumpa dengan qaf. Sama juga tuan-puan hukum dia. Apabila nun mati jumpa dengan qaf akan berlaku hukum apa? Ikhfa hakiki juga. Ikhfa hakiki. Sama. Kena sembunyikan. Nak eja hakiki boleh, hakiki boleh. Ni saya tadi eja qaf, eja dengan Q. Ni huruf K. Tak ada apa isu lah. So, sama juga kena dengung lah. Kena dengung 2 harakat kat sini. Dengung ikhfa kan. Sebab apa? Sebab nun mati jumpa dengan qaf. Baik, memandangkan qaf ni adalah huruf tebal. Jadi kita punya dengung tu pun akan ikut tebal sekali lah tuan-puan. Kita punya dengung tu akan ikut tebal sekali lah. Sin. Okey, itu bunyi asal. Sin. Tapi memandangkan adanya ikhfa sini. Sin. Itu bunyi dia. Ikhfa. Sin. Qa. Sin. Kan? Itu cara dengung dia. So, kalau tuan-puan baca dengan sin, jelas menunjukkan sebenarnya kita tak faham lah apa yang berlaku di sini. Itu je sebenarnya. Dia walaupun bukan menjadi kesalahan yang besar, tapi dia menunjukkan bahawa kita sendiri yang memang mungkin belum belajar, yang tak jelas. Itu sahajalah. Dia memang dah tak berubah maksud tuan-puan. Seandainya berlaku bunyi yang jelas sekalipun, dia tetap berada dalam kesalahan yang khafi sahaja. Okey, tidak membawa kepada perubahan makna. Tapi nak tak nak kena cuba perbaikilah kepada bacaan yang baik. Okey, jadi dah dapat dah bunyi dia. Sin qa. Okey, dapat. Kita kena panjanglah dulu. Si tu 6 harakat. Si. Dah habis 6 harakat baru dengung. Sin qaf. Dapat tak? Alright. Jadi kat sini kita dah temukan hukum dia, namanya ikhfa. Samalah macam keadaan tadi. Dia selain daripada idgham, maka di sini pada sin ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf juga. Tu nama hukum dia. Boleh? Jadi kalau kita gabungkan ain sin. Nampak? Kena ada dengung. Baik, dan terakhir qaf. Yang terakhir tu untuk qaf. Qaf. Kena panjangkan lah. Sebab apa? Sebab huruf mat jumpa fa kan. Huruf fa yang mati tu. Okey. Sekarang nak tentukan dia musaqqal ataupun mukhaffaf. Step yang sama, kita tengok huruf terakhir kan. Kat sini ada huruf fa.
ambil huruf takhir tu dan kita lihat dia jumpa dengan siapa. Dia jumpa siapa tuan-puan? Dia tak jumpa siapa-siapa lah. Jadi bila tak jumpa siapa-siapa, sudah tentulah takkan sama sekali berlaku idgham. Bila tak jumpa siapa-siapa, maknanya dia memang takkan jadi apa benda lah. Kan? Dia memang takkan ada potensi untuk jadi idgham tu. Maka automatik duduk pada bahagian yang tiada unsur idgham, iaitu mukhaffaf. Jangan pula kita jawab kat sini, mat lazim harfi tak ada apa-apa. Tak kena lah tu. Kenalah jawab juga mukhaffaf. Mukhaffaf. Jangan jawab mat lazim harfi tak ada apa-apa. Bila tanya nanti, kenapa tak ada apa-apa? Sebab tak ada hukum kat situ, Ustaz. Dia tak jumpa siapa-siapa dah. So, dia tak ada apa-apa lah. Kan? Gitu pula fahamnya. Jadi, tetap ada nama dia mukhaffaf. Mukhaffaf. Mat lazim harfi mukhaffaf. Selesai. Jadi tiga-tiga ni semua mat lazim harfi mukhaffaf. Dan macam saya sebut, walaupun di antara ain dengan sin, okey, ain dengan sin ni ada dengung kan, antara ain dengan sin, kemudian antara sin dengan qaf ni pun ada dengung, bukanlah bermakna ianya mat lazim harfi musaqqal. Dia bukan berat tuan-puan. Ingat, saya ulang sekali lagi, penentu untuk musaqqal ataupun mukhaffaf ini bukanlah melalui dengung tu, bukan dinilai melalui dengung. Okey, bukan dinilai melalui dengung. Ingat tu. Ingatlah sampai bila-bila. Ada idgham barulah jadi musaqqal. Tak ada idgham, apa dia? Mukhaffaf. Boleh nah? Dia sebabkan ada unsur berat tu masuk tu. Idgham masuk. Contoh macam alif lam. Dia ada proses masuk tu, ada unsur masuk tu. Tapi itu mungkin tak nampak lah sebab saya tak tulis kan. Tapi insyaAllah benda ni kita ada je kupas kan dalam kelas-kelas tajwid kita. So siapa yang macam rasa nak lebih lanjut lagi, tuan-puan bolehlah ikut. Kita ada buka kelas, kelas tajwid. Siapa yang berhajat nak join, kita masih tengah buka lagi pun sekarang ni. Kelas kita punya kelas Amito tu. Kat situ kita bincang semua huruf muqatta'ah, kita akan bedah satu persatu macam ni. Kemudian kita akan lalui lah proses-proses yang saya kata tadi. Kalau ada part-part yang kita masih lagi tak clear tentang ikhfa, okay? Kemudian tentang mat lazim ni sendiri. Tadi kan saya ada sebut mat lazim ni ada yang mat lazim mukhaffaf, ada yang mat lazim harfi, ada yang mat lazim kalimi. Kat situ kena clear dulu lah. Kena clear dulu kan. Boleh belajar pelan-pelan, tak apa. Siapa yang nak join, kita buka lagi pendaftaran sekarang. Boleh je daftar, tak ada masalah. Okay, kelas advance my tajwid. Kita mulai Januari ni. Bulan Februari. Kita buka lagi pendaftaran. So, siapa yang belum pernah join, saya alu-alukan. Okay, pilihan di tangan anda lah. Kalau rasa berminat, rasa cinta akan ilmu tajwid ni, nak tahu, nak kembangkan lagi pemahaman, boleh join. Tidak ada paksaan. Siapa nak join silakan. Okay, kalau tak berminat, tak apa. Kan? Tak apa. Ada rezeki nanti boleh join lah. Kan? Ada rezeki nanti. Teori jadi praktikal how. Okay. Itulah. Itu cabaran yang kedua lah. Ramai je yang faham tentang perbincangan ni. Tapi ujian ataupun cabaran yang berikutnya adalah dari sudut praktikal pula. Tapi percayalah, melalui teori yang kita faham ini, dia sebenarnya membentuk kepada kaedah pembacaan yang terbaik sebenarnya. Cuma mungkin take time sikit lah, ambil masa sikit. Berbeza dengan tak faham langsung, lepas tu nak praktik. Sebab apa? Akan ada potensi untuk lupa. Baca hari ni betul. Next nanti baca dah tak ingat dah. Sebab apa? Kefahaman belum hadir lagi. Bila kefahaman tak hadir, kita hanya akan betulkan apabila disuruh betul. Faham tak maksud saya? Itu beza dia lah. Kekuatan dia ada pada teori ni sebenarnya. Ada kekuatan. So nak seimbangkan dia macam mana? Macam itulah. Kena belajar, faham teori dan praktikal. Tapi kalau kita abaikan teori serta-merta, praktikal saja, itu yang saya sebut tadi. Kita akan betulkan apabila disuruh untuk betul. Apabila ditegur dan
Pembetulan tu hanya berlaku ketika pada masa itu je. Waktu lain, dia ikut luck. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Sebab apa? Sebab pemahaman tu kita tak terima dengan baik. Kita tak faham pun. Kita betulkan tu sebab disuruh. Dan kita tak tahu pun sebab apa kita betulkan benda tu. Kita tak pernah tahu kenapa aku kena betulkan bacaan ni. Itu pengalaman bertalaki akan lalui lah. Perasaan-perasaan seperti itu. Betul tak? Siapa yang bertalaki dah akan tahulah. Siapa yang bertalaki dah akan tahu. Kadang-kadang dia sendiri pelik. Alamak, kenapa aku kena baca macam ni? Tak apalah, dah dia suruh, aku buat je lah. Itu perasaan yang bermain dalam diri. Tapi bagi mereka yang ditegur pada masa yang sama, ada kefahaman dia berbeza. Sekali tegur, benda tu fresh. Dia ingat dan sampai satu masa nanti, dia sendiri tahu. Oh, kat sini aku kena hati-hati. Aku tak nak dah buat macam hari tu. Hari tu dah kena tegur dah. Hari tu dah kena tegur. Hari ni tak nak lah. So, fokus. Hati-hati. Tapi itu semua bergantung pada kemampuan masing-masing kan. Saya hanya bercerita tuan-puan. Tuan-puan jangan rasa saya nak menghina ke, saya nak merendah-rendahkan tuan-puan. Wallahi saya tak ada niat macam tu saya bukan nak kata saya lah pandai, tuan-puan tak pandai. Bukan itu maksud saya. Cuma nak ceritakan tentang itulah hakikat dia kan. Cabaran dalam menuntut ilmu Quran ni, nak baca ni, memang itulah cabaran yang perlu dilalui. Wallahu ta'ala alam. Sebagai penutup, saya akan bacakan, tuan-puan boleh dengar dulu dan kita akan buat sekali lagi, baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Ain Sin Qaf. Okey, dapat tak? Kita cuba buat sama-sama. Tarik nafas. 1, 2, mula. Hamim. Ain Sin Qaf. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan puan, saya harap apa yang saya sharekan ini tuan-puan dapat ambil dengan baik. Saya rasa saya tak ada simpan apa pun kat sini. Saya cuba untuk bantu tuan-puan, tapi kalau belum dapat kefahaman lagi, itu maknanya mungkin Allah belum izinkan lagi. Jangan rasa stres, jangan rasa tak yakin pada diri. Kena yakin pada diri kan, insya-Allah satu masa nanti Allah akan bagi pemahaman tu. Okay. Sebab apa saya tahu cabaran dia. Kadang-kadang kita dah belajar berulang kali benda yang sama pun, tapi susah nak lekat, susah nak ingat. Nama pun cabaran dalam menuntut ilmu kan. So semua orang lalui benda tu. Cuma mungkin pada situasi yang berbeza. Alright. So jangan putus asa, teruskan belajar, teruskan berkawan dengan orang-orang yang sama matlamat dengan kita, okey, yang cintakan Al-Quran, yang cinta tentang inilah apa yang kita buat sekarang ni, okey, terhadap ilmu tajwid Quran. So itu je lah. Saya minta maaf juga sebab ambil masa yang saya boleh kata agak lama. Mudah kan mengaji? Easy ngaji.